Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diucapkan semoga sihat sentiasa semua pelajar-pelajar tingkat 6 walau di mana saja anda berada. Jom belajar bersama Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor Bahru ya. Okay, anda rajin, anda istiqamah, anda sabar, insya-Allah anda akan berjaya. Okey, jom kita lihat apa yang kita nak pelajari pada hari ini ya. Okey, jadi kita nak pelajari tentang dua perkara iaitu pertamanya cara pelepasan kontrak. Okey, dalam slot yang lepas cikgu telah berikan ya definisi pelepasan kontrak dan juga tentang remedi ya. Jadi hari ini kita nak tengok saja ataupun cikgu nak terangkan tentang cara pelepasan kontrak dan juga jenis-jenis remedi ya. Okey. Jadi cikgu senaraikan dahulu 5 cara ya ataupun 5 keadaan yang menyebabkan sesuatu kontrak antara satu pihak dengan pihak yang lain dilepaskan ya ataupun dah tak ada kontrak lah antara dua pihak itu ya. Yang pertama dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Yang kedua dengan pelaksanaan, okey. Yang ketiga dengan kemungkiran. Yang keempat dengan tiada kemungkinan. Okey, jangan salah ya, pelajar antara 3 dan 4 tu selalu ya pengalaman yang lepas pelajar-pelajar cikgu selalu tersilap. Yang kelima dengan penguatkuasaan undang-undang. Okey, jadi kita lihat huraian dan contoh yang cikgu akan berikan dan juga anda juga boleh fikirkan ya contoh yang sesuai dengan setiap huraian yang cikgu berikan sebentar lagi. Jom. Okey. Tadi cikgu dah terangkan, dah beritahu ya apa yang kita nak pelajari hari ini. Okey. Okey, kita lihat 3 yang pertama iaitu yang pertama hingga yang ketiga. Okey, yang pertama dengan persetujuan semua pihak yang terlibat ya. Maksudnya katakan ada dua pihak yang terlibat, A dengan B ataupun Ali dengan Ahmad, Ali dengan Abu ya. Okey, bersetuju ya. Jadi dia kata okey, Ali kata okey saya nak tamatkan perjanjian ini, kontrak ini. Yang Ali pula kata Ali kata, oh saya nak tamatkan juga. Abu kata pun nak tamatkan juga. Ya. Jadi semua pihak bersetuju ya untuk menamatkan atau melepaskan kontrak yang telah diikat. Ya. Maksudnya perjanjian itu nak ditamatkan. Jadi contohnya syarikat MyUKM dan syarikat MyBest bersetuju tidak meneruskan kontrak walaupun tempoh kontrak belum tamat. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin tidak tidak dapat dipersetujui atau dijalankan ya dalam masa tempoh kontrak itu, maka mereka bersetuju untuk stop. Jadi lepaslah kontrak tidak ada lagi perjanjian antara mereka. Yang kedua dengan pelaksanaan. Maksudnya kontrak itu telah kegiatan atau aktiviti ataupun perkara-perkara yang dilakukan telah selesai. Jadi semua pihak yang terlibat dalam kontrak telah melaksanakan syarat kontrak tersebut. Jadi semua pihak dah selesai kerja, dah selesaikan tugas, dah selesaikan bayaran, maka lepaslah kontrak tersebut ya. Okey, jadi syarikat MyBest membayar sepenuhnya bayaran kepada kontrak Sinun selepas menyiapkan ubah suai pejabatnya. Jadi syarikat MyBest ni upah kontraktor Sinun untuk mengubah suai pejabatnya, maka dah selesai dia bayar, so habislah kontrak tak ada kontrak lagi antara mereka. Yang ketiga dengan kemungkiran. Mungkir ya pelajar, kata dasarnya mungkir. Mungkir ni maksudnya apa? Langgar janji. Jadi kat sini salah satu pihak yang berkontrak melanggar janji atau enggan melaksanakan kontrak yang dijanjikan. Mungkir, tak buat apa yang sepatutnya perlu dibuatlah. Okey. Jadi contohnya Halim tidak menunaikan bayaran membeli rumah menyebabkan kontrak dengan pihak lain dilepaskan. Jadi anda beli rumah tapi mungkin ada
sebab jelah contoh macam dalam PKP ni kan ya, mungkin tak dapat bayar dan sebagainya. Tapi kalau dalam PKP ni ada moratorium kan, tak adalah maksudnya mungkin janji kan, tapi kalau mungkin keadaan-keadaan lain ya yang menyebabkan seorang itu ataupun dalam contoh ni cikgu kata Halim tak bayar, maka kena lepaskanlah perjanjian nak beli rumah tadi. So Halim tak akan dapat rumah tu, dan mungkin pihak satu lagi boleh buat sesuatu lah, mungkin lelong dan sebagainya. Itu cerita lain lah ya pelajar. Tapi dalam keadaan ni maksudnya kontrak antara Halim dengan pihak pemaju tadi contohnya ataupun dengan pihak bank terlepas ya. Okey, tak ada lagi kontrak antara mereka lah. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya, yang keempat. Dan yang kelima iaitu yang keempat dengan tiada kemungkinan. Tadi dengan kemungkinan, mungkin ni dengan tiada kemungkinan. Apa maksudnya? Maksudnya sesuatu perjanjian itu mustahil untuk dilakukan. Kenapa? Disebabkan oleh bencana, kemusnahan barang, kematian, wabak dan lain. Contohnya A dengan B berjanji tapi tiba-tiba sebelum dalam tempoh perjanjian itu A pula meninggal dunia. Maka lepaslah perjanjian tu dah putus, dah tak ada perjanjian lagi. Jadi contoh cikgu berikan, syarikat MyUKM melepaskan kontrak pembinaan perumahan kerana kejadian runtuh dan tanah runtuh sebenarnya di situ ya pelajar, dan banjir besar di kawasan tersebut. Jadi tak jadilah, projek itu tidak dapat dijalankan. Jadi dengan tiada kemungkinan, sebab apa tadi? Bencana alam. Yang terakhir dan yang kelima adalah dengan penguasaan undang-undang. Maksudnya di sini tempoh kontrak telah tamat. Jadi bila tamat, tak adalah ikatan antara satu pihak yang memberi cadangan dengan yang memberi cadangan tadi, pihak yang berkontrak ataupun berjanji, tak ada lagi perjanjian, dah lepas dah kontrak tu. Contohnya, kontrak Mimi menyewa rumah dengan pemilik rumah tamat pada 30 Jun 2021. Maka kontrak tersebut pun dilepaskan apabila tempohnya telah tamat. Okey? Boleh belajar? Jadi awak semua boleh fikir-fikirkanlah contoh yang sesuai, yang awak boleh faham sendiri dengan mudah, dan cubalah tuliskan. Kalau tak pasti boleh tanya kepada guru anda untuk memastikan contoh anda tu betul atau tidak. Okey. Cikgu teruskan untuk jenis-jenis remedi. Jom. Okey. Jenis remedi dalam Akta Kontrak 1950. Ada 5 ya pelajar. Yang pertama, ganti rugi. Yang kedua, menamatkan kontrak. Yang ketiga, injeksi. Bukan injection ya. Okey. Sekarang ni cerita pasal apa tu? Vaksinasi. Nanti awak dengan sebut injection ataupun jadi vaksinasi ya. Injeksi. Okey, jadi dan yang keempat, kuantum meruit, pelaksanaan spesifik. Jadi sebut betul-betul dan tulis dengan tepat, terutamanya ni yang ketiga dan keempat ni. Kuantum meruit. Jadi nanti apa? Kuntum mekar pula jadi contohnya kan. Okey, injeksi bukan injection dan sebagainya. Alright, so kita tengok huraian dan contoh. Okey. Okay. Kita tengok 3 yang pertama dahulu. Okey, yang pertama ganti rugi ya. Jadi ganti rugi ini boleh dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian akibat daripada kemungkiran kontrak. Jadi tadi ada dalam pelepasan kontrak kita ada satu dengan kemungkiran. Jadi kalau ada kerugian, kalau tak ada kerugian tak apalah Kalau ada kerugian, satu pihak yang mengalami kerugian tadi akibat daripada kemungkiran kontrak, maka boleh tuntut ganti rugi. Okey? Apa dia? Pampasan. Okey, syarikat MyUKM menuntut ganti rugi sebanyak RM50,000 daripada syarikat M kerana pengubahsuaian pejabatnya tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi dia tak puas hati dengan apa yang syarikat M buat. Syarikat MyUKM tadi boleh tuntut ganti rugi. Sebab dia cakap macam ni dalam perjanjian tapi tak ikut dengan sepenuhnya apa yang ada dalam perjanjian itu, maka dia boleh tuntut ganti rugilah sebab dah keluarkan duit banyak, tiba-tiba tengok office tak cantik. Okey? Yang kedua, menamatkan kontrak. Pihak yang menanggung kerugian akibat kemungkinan kontrak boleh menamatkan kontrak. Jadi, dah tak boleh go on lagi ya. Tak boleh bekerjasama lagi antara satu pihak dengan pihak, katakan pihak A dengan pihak B. Maka lebih baik tamatkanlah. Jadi maksudnya kat situ, bila tamat, kerugian tu mungkin dapat diminimumkan lah.
Kan? Jadi lebih baik berhenti daripada nak teruskan tapi mungkin akan mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi syarikat MayUKM contohnya menamatkan kontrak dengan syarikat U kerana membekalkan bahan mentah yang kurang berkualiti. Jadi syarikat U ni bekalkan bahan yang tak berkualiti pada syarikat MayUKM. Jadi mungkin syarikat MayUKM ni akan menyebabkan barang dia, keluaran dia tak berkualiti. Jadi lagi akan menyebabkan kerugian yang lebih panjang kan? Lebih baik stop. Okey? Boleh belajar? Faham ya? Okey, yang ketiga injaksi. Tadi betul-betul leja ya. Okey, satu perintah mahkamah. Jadi kat sini melibatkan mahkamah ya. Untuk mengekalkan status quo bagi pihak yang terlibat jika suatu kes mahkamah tertangguh. Jadi ada kes perbicaraan antara satu pihak yang terlibat dalam satu perjanjian. Katakan A dengan B. A ni dia terlibat dengan perbicaraan. Jadi nak mengelakkan, jadi ada yang injaksi positif dan negatif. Sama ada melarang ataupun nak minta pihak tadi yang terlibat tadi dengan kes mahkamah tadi untuk melakukan ataupun dilarang melakukan sesuatu. Jadi cikgu beri contoh kat sini. Contoh yang negatif ya. Encik Ali dirang buat sebarang kenyataan awam tentang kes yang sedang dijalankan. Jadi kalau jika positif pula apa tadi? Mengambil pasport, simpan supaya tidak boleh pergi ke mana-mana lah selagi kesnya belum selesai. Harap anda faham. Okey, cikgu teruskan. Okey, yang keempat, kuantum meruit ya. Iaitu bayar ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang teraniaya ya, yang tidak ditentukan nilainya dalam kontrak. Jadi satu pihak yang berkontrak tadi dia rasa teraniaya tetapi boleh tuntut ganti rugi tapi asalkan dia munasabah. Dia punya nilai dia tak terlalu besar daripada nilai yang sepatutnya, asalkan munasabah dan boleh diterima maka dia boleh dituntut. Okey, jadi kat situ mahkamah merintahkan pemilik syarikat untuk membayar RM90,000 kepada bekas kontraktornya atas kerja-kerja yang telah dilaksanakan. Jadi tadi mungkin ada sesuatu yang tidak puas hati, maka dia boleh tuntut ganti rugilah di sini ya. Okey, bayaran. Okey, yang kelima pelaksanaan spesifik. Jadi melibatkan mahkamah juga. Okey, jadi contohnya mahkamah memerintahkan syarikat Flower Indah menanam semula pokok bunga hiasan taman yang mati akibat kecuaian syarikat tersebut. Okey. Jadi setakat itu untuk kali ini. Okey, insya-Allah. Sekian saja untuk kali ini. Insya-Allah jumpa lagi di bahagian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.